Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlun 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin, mukminin, para tetamu Ramadan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita melafazkan setinggi-tinggi kesyukuran kerana kita masih lagi diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi nikmat berada di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita berada pada tanggal 13 Ramadan. Ini juga menandakan kita sudah 13 hari bersama-sama dengan Madrasah Ramadan. Ramadan yang kita nanti sekian lama, kini telah kita lalui sebanyak 13 hari. Kita hadir bersama Ramadan yang kita rindui sebelum ini dengan penuh rasa keluasan rahmat ilahi melimpah ruah kepada kita. Kita dapat lihat betapa rahmat-rahmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita itu mencakupi pelbagai perkara. Ramadan adalah satu rahmat. PKP adalah satu rahmat. Dapat bersama anak-anak ketika Ramadan pada kali ini juga satu rahmat. Dapat bersama-sama berjemaah bersama anak-anak menunaikan solat maghrib, solat isya, solat tarawih dan sebagainya. Semuanya itu adalah rahmat. Ibu menyediakan juadah-juadah masakan saban hari, sudah hari yang ke-13 pada hari ini. Lalu dengan air tangan ibu itulah anak-anak merasai keenakan. Apatah lagi apabila beriftar, sejuk tangan ibu akhirnya menjamah menjadi darah daging anak-anak. Itu juga satu rahmat. Jadi pada kesempatan ini, marilah sama-sama kita merenung sejenak. Khusus untuk kita melihat apakah rahmat Allah yang telah kita santuni sempena dengan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu terlalu luas skupnya. Ia mencakupi segala pemberian Allah kepada seluruh makhluknya di alam maya ini. Kita diuji dengan serangan coronavirus COVID-19, itu juga adalah rahmat Allah. Kita berada pada suasana yang dikaitkan dengan ketahanan kita menghadapi Ramadan supaya akhirnya kita dapat merasai beginilah beginilah peritnya kehidupan yang dilalui oleh saudara-saudara kita yang serba di dalam kekurangan. Itu juga satu rahmat. Pada masa yang sama, kita dapat menikmati segala nikmat-nikmat kehidupan. Walaupun dalam keadaan PKP ini, kita masih lagi merasai nikmat-nikmat kehidupan untuk memakan masakan yang enak, untuk mendirikan solat di dalam rumah kita bersama anak-anak, riuh rendah kehidupan kita ketika beriftar berisi keluarga. Itu semua adalah rahmat. Apa yang ingin saya ketengahkan di sini, itulah hakikat rahmat Allah. Tidak ada sempadan, tidak ada batas masanya. Kita boleh mengecapi nikmat rahmat ini sehinggalah kita berpisahnya roh daripada jasad kita.
Akan tetapi, kita harus sedar bahawa rahmat itu adalah hak milik yang mutlak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, para tetamu Ramadan yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa la yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Suratul Fatir ayat 2 membawa maksud apa saja yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia, ianya berupa rahmat, maka tiada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tiada seorang pun jua yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kedatangan Ramadan inilah yang memberi makna kepada kita untuk kita merasai hidup di dalam kelezatan, dalam konteks kita berhubung diri, bertakarub diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kalau pada malam tadi kita bermula dengan beriftar dengan anak-anak, kemudian solat maghrib berjamaah dengan anak-anak, kemudian solat isya berjamaah dengan anak-anak, kemudian kita bertarawih dan diikuti dengan witir serta pagi tadi kita bersahur dengan anak-anak. Apakah itu semua? Itulah kelazatan beribadat kepada Allah yang kita bergerak secara berjemaah dengan satu keluarga. Itulah rahmat Allah yang cukup manis dan indah dalam kehidupan kita. Kedua, rahmat Ramadan ini juga di mana Allah telah meraihkan hamba-hambanya pada bulan ini. Bayangkan tuan-tuan, gandaan pahala bagi segenap perkara yang kita lakukan, baik kita berada di dalam medan ibadat maupun kita sebagai penjawat awam yang melaksanakan tugas-tugas dari rumah, itu juga adalah ibadat. Seorang pengawal keselamatan yang menunggu dengan setia menunaikan tanggungjawabnya di sebuah sekolah, itu juga satu ibadat yang Allah akan raihkan pengorbanan hamba-hambanya itu dengan ganjaran yang melimpah ruah. Ini membawa maksud ibadat berada di mana-mana saja. Ibadat bukan hanya untuk seorang ibu ketika ia sujud bertakarub diri dengan Allah. Ibadat juga bagi seorang ibu yang memerah santan, bagi seorang ibu yang menggoreng mie, bagi seorang ibu yang bangun ketika anak dan suami nyenyak untuk menyediakan makanan sebagai bahan untuk bersahur. Itu juga satu ganjaran yang cukup tinggi yang dikatakan Allah meraihkan hamba-hambanya pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Ketiga, rahmat Allah beri kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebulan ini berbanding dengan 11 bulan yang lain. Di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini segala-galanya Allah limpahi kelebihan-kelebihan. Baik amalan kita, baik sedekah kita, hatta sekiranya kita tidur, lena kita, walaupun dalam keadaan kita lena di siang hari di dalam bulan Ramadan, kiranya dengan niat dan azam untuk mencari kekuatan bagi meneruskan ibadat bertakarub diri pada malam hari kelak, itu juga merupakan ibadat yang Allah akan ganjarkan pahala kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita harus ingat, jagalah agar kita tidak tergelincir daripada menyantuni Ramadan. Ramai daripada kita, kadang-kadang kita tidak istiqamah
dalam beramal, menyebabkan kita tergelincir dengan institusi Ramadan. Pada awal dulu kita menunaikan tarawih. Pada awal dahulu kita membaca bertadarus Al-Quran dan sebagainya. Semakin hari kita semakin lesu, kita semakin lalai dengan ibadat. Bahkan ada ketikanya kita tewas dalam melakukan ibadat. Sebagai contoh, kadangkala kedapatan lagi dari kalangan kita yang menunaikan solat subuh pada jam 6.50 pagi. Ini memberi gambaran kita lalai dalam menunaikan ibadat fardu kepada Allah. Sepatutnya di sinilah kita berada di dalam karnival ibadat sempena Ramadan. Sepatutnya kita berlomba-lomba, bersungguh-sungguh istiqamah dalam menghidupkan Ramadan. Itu bukti tandanya kita telah menyantuni ibadat Ramadan. Dalam hal ini kita harus ingat bagaimana baginda Nabi SAW menganjurkan kita supaya memastikan kita istiqamah dengan sesuatu amalan yang kita lakukan. Sewajarnya kita istiqamah dengan Quran. Sewajarnya kita istiqamah dengan tadarus. Sewajarnya kita istiqamah dengan bangun malam. Sewajarnya kita istiqamah dengan doa dan zikir. Maka dalam hal ini, baginda Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari melalui Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi ada bersabda, "Khuzu min amali ma tutiqun, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu." وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت وكان إذا صلى صلاة داوم عليها صدق رسول الله. Membawa maksud, hendaklah kamu melakukan sesuatu amalan yang kamu mampu lakukannya. Kerana sesungguhnya Allah tidak akan jemu dalam memberi pahala kepada kamu. Sehingga kamu yang terlebih dahulu jemu dalam melakukan ibadat. Dan solat yang paling disukai oleh Nabi SAW adalah solat yang istiqamah amalannya. Sedikit pun sedikit. Sekali pun sedikit bilangannya. Dan baginda apabila bersolat dengan sesuatu solat sunat itu, baginda Nabi SAW akan berterusan mengamalkannya. Tuan-tuan dan puan-puan, tetamu Ramadan yang dirahmati Allah sekalian. Sebagai Muslim, sewajarnya kita meletakkan satu rasa bertuah dan bersyukur terhadap limpahan rahmat yang terlalu banyak Allah anugerahkan kepada kita sempena dengan Ramadan Al-Mubarak ini. Maka kita hendaklah mengisi pelbagai amalan sempena dengan bulan Ramadan agar hidup kita menjadi kehidupan yang penuh syarat dengan manfaat. Alangkah ruginya jika masa-masa yang penuh dengan keberkatan ini habiskan dengan bermain game, kita habiskan dengan berbuat kosong, kita habiskan dengan menonton televisyen. Kerana semuanya itu sekiranya kita tidak atur dengan betul, ia akan menjadikan sia-sia di dalam kehidupan kita. Sabda baginda Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani daripada Jabir radhiyallahu anhu, baginda Nabi SAW bersabda, "Ya Muhammad, man adraka syahra Ramadan famata falam yughfar lahu fa udkhilan nar fa ab'adahu Allah, qul amin fa qultu amin." Sadaqa Rasulullah.
Wahai Muhammad, siapa berkesempatan dengan bulan Ramadan, lalu ia meninggal dunia, sedangkan dia tidak diampunkan dosa oleh Allah, maka dia dimasukkan ke dalam neraka serta dijauhkan Allah daripada rahmatnya. Katalah amin. Maka aku pun berkata amin. Tuan-tuan, para tetamu Ramadan yang dirahmati Allah sekalian, maka pada kesempatan yang berbaki di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, hari-hari yang mendatang, marilah kita menanam azam dan tekad. Marilah kita menguatkan fizikal dan jiwa kita supaya kita mampu menjana ibadat yang berkualiti, supaya kita menjadi hamba yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Rebutlah segala peluang amalan di dalam bulan